daripada indeks apa yang dijangka berlaku. Dan next, pergerakan ke bawah untuk struktur ke bawah sekarang, kita jangkakan akan dikuasai oleh yen instead of US dollar, sebab US dollar JPY kita jangkakan ke bawah, euro US dollar ke bawah. Jadi bukannya US dollar melemah, itu adalah yen yang kuat. Kimi, wassalam, lajak. Siapkan Excel projek hari Jumaat, Kimi. Orang bujang ni susah betul, orang bujang ni. Kimi, Sofi, Noh ni. Okey. Jadi itu yang kita sedang lihatlah, basically kepada pasaran semasa. Kita sedang menjangkakan indeks untuk melengkapkan struktur ke bawah daripada sekarang, ke bawah untuk indeks. Dalam last leg dia, di mana yang last leg ini dijangka adalah yen, sebab move yang ni, sebab kita ada EU yang juga jatuh, UJ yang juga jatuh. Macam mana tu? Jadi ini maksudnya, ini bukannya dolar. Ini adalah ini. Alah. Yang last ni. Kita sedang melihat benda ni. Nampak macam mana anda nak tahu? Yen ke? US dollar ke? Nampak kaitan dia? 3. Anda tengok indeks. Indeks jangka apa? Lepas tu anda tengok dollar pair dengan yen. Yen pair. Anda tengok mana yang ada incomplete sequence. Mana yang dah ada sequence. Itu jadi map anda. Mana yang ada low lah. Tapi belum lengkap. Macam UJ sini. Macam UJ di sini. Ini adalah struktur motif. Jadi kita jangkakan akan berlaku motif. Kalau dia break ke atas, kita masih jangka dia ke bawah. Tak ada apa. Jadi kita jadikan sebagai macam ni. Ini macam ni ya. Ubah macam tu dah dia ke atas. Dia ke bawah balik. Ubah macam tu je. Okey. So itu adalah untuk indices. Itu adalah untuk indices serta yen pair. Jadi kita jangkakan kejatuhan semasa ni bukan disebabkan oleh kelemahan US dollar, disebabkan euro US dollar dijangka jatuh. Kalau ini ke atas, UJ jatuh, dan itu macam ni. Kalau ini naik ke atas, pada masa yang sama US dollar jatuh, indeks pun boleh jatuh. Tetapi indeks jatuh dengan dolar dynamic. Jadi kalau dolar dynamic, indeks punya kejatuhan di sini tak laju. Dia akan lebih berkecamuk. Dia akan jadi berkecamuk. Faham? Kalau EU ni buat macam ni, satu, dua, lepas tu turun semasa, naik balik satu lagi, lepas tu baru dia jatuh. Nampak? Dan juga kepada UJ ni, dia jatuh, dan dia terus jatuh. Kalau itu berlaku, ini US dollar. Ini yen. Ini US dollar. Jadi instead of yen dynamic, kita akan jangka US dollar punya cerita kat sini. Jadi kalau yen dynamic, dia akan laju. Dia akan ada yang laju. Jadi struktur yang bawah ni akan menjadi motif. Kalau dia US dollar, struktur yang turun ni sama ada dia 3 ataupun diagonal. Bergantung kepada momentum. Itu je. Nampak dah kan ini, Kimi, Sofi, Pian? Saya boring cerita ni sebenarnya.
Cerita sama, hari-hari cerita sama. Dah bertahun, cerita sama. Tahun depan kita cerita benda lain boleh tak? Cerita apa kan? Cerita nak naik muak dah cerita benda ni. Nanti hantar proposal kepada saya. Kan? Apa topik yang anda nak saya cover? Kalau nak, yang masalahnya ramai yang hantar kepada XM cerita ni. Jadi saya kena ikut anda. Ya, kita sambung. Ya, sambung. Saya dah boring cerita tu, Pian, sebenarnya. Hari-hari saya cerita sama. Cuba hari-hari kau cerita sang kancil dan buaya. Tiap-tiap hari cerita sama. Saya pun dah boring. Roslan. Tu Roslan ada, ajak dia pergi Ampang. Pian, tu Roslan ada. Nak value investing. Saya tak dapat cerita pasal investment dia. Nampak Clash of Clans. dia tak ada lain. Okey, ni ada soalan tak benda ni? Apa mulut pun sudah rasa masak. Mau tak? Setiap hari cerita sama. Saya punya calculation. Value investing, you cannot use it untuk trading. Simple. So trading you are looking at momentum. Of course, investment, growth punya portfolio, yes, anda boleh lihat bersama dengan trading. But value, anda kena kira lebih kepada fundamental punya data. Itu beza dia. Saya buat dua-dua. But all saya lekapkan ataupun letakkan kepada apa? Kepada 3711. Lama sepi ada, Pian. Dia tak ada Roslan, dia tak sepi, cuma dia tak type apa-apa. Dia dengar. Okey, kita recap sikit ya. Sebelum kita masuk wave 1, wave 2, satu-satu. Jadi kita dah cerita pasal 3 bentuk dalam pasaran. Bila kita ada trend, bearish, bullish dan sideway. Kita juga dah cerita mengenai motif dengan extension serta pergerakan diagonal. Kita dah juga cerita pasal Fibo correlation, apa personality wave, dan kita dah cerita mengenai correction terbahagi kepada 2 kategori, simple dan kompleks. Fahamkan yang berikut. Yang lebih sideway, WXY. WXYXZ ni dia tengah-tengah sikit ya. Ini apa ni? WXYXZ. Ya Allah, sekejap dia punya conteng tu sampai dia sendiri pun tak faham. Sekejap saya buang ni dulu. Saya lukis balik, tulis balik. Kesian siapa Leo pergi ambil nota ni semalam. Apa benda yang bawah tu? Okey, WXYXZ kat sini pun ada WXYXZ. So WXYXZ ni dia bergantung kepada wave, kepada X dia, sama ada dia tinggi ataupun dia tak tinggi. Tapi saya tak akan jadikan dia sebagai WXYXZ semata-mata. Sama ada saya jadikan dia sebagai WXY ataupun sebagai A, B dan C. Pakai ni. Tak apa. Kita sampai minggu depan pun kita cerita benda ni. Sampai habis tahun ni. Tak kisahlah kita topik apa. Minggu depan pun kita masih cerita benda ni. Don't worry. Kalau belum, itu pure luck. Jauh tu sendiri. Okey, basic dia pengiraan untuk yang lebih triangle WXYXZ bergantung kepada structure. WXYXZ ni bergantung kepada structure. Ya. Dan WXY itu lebih sideway.
itu adalah lebih, kalau kita lihat correction dalam indeks, ini lebih US dollar. Okey. Kalau dia deep correction, berserta dengan pergerakan motif dalam dalam structure, ini adalah yen. Ini basic dia. Di dollar cost, okey. Okey. Ini basic dia. So, bila kita jadikan indeks sebagai map, kita dah ceritakan semalam wave 1 habis. 2 hari lepas. Kita dah ceritakan mengenai wave 2, di mana dalam wave 2, alah, nota ni tak cukup tempat. Macam mana lagi saya nak buat dia? Macam ni boleh? Okey. Jadi sekiranya anda melihat pergerakan yang lebih sideway, correction yang lebih sideway, di mana anda melihat di indeks sedang buat WXY, X dan Z, di mana X dia membuat macam ni. WXY ni, WXYXZ, ini cuma untuk WXYX dan Z ke? Macam mana saya nak buat nota ni supaya dia nampak? Untuk W, X, Y, X dan Z, ini cuma untuk struktur ini. Sekiranya X yang pertama, X yang kedua, X, the second X, the second X kurang daripada 50%, Fibonacci retracement. Okey. Kita akan jadikan dia sebagai struktur A, B dan C. Deep correction. Maksudnya W, X, Y, X dan Z. Ini kita akan tukar dia sebagai A, B dan C. Ini untuk market dynamic, ini bukan elite wave. Ini disebabkan oleh sequence. Dahsyat zombie. Tengah tu, Pian. Kau jangan lawan zombie, Pian. Boleh? Mana 3 orang ni tadi? Dia punya tulis sampai tak ada bunyi. Oi, Sufi. Mana Sufi? Mana Noh? Noh mana pergi Noh? Noh tidur lagi. Ketua dia Kimi ni. Kimi, Sufi dengan ni. Anda tengok second X tu ya. Kita dah masuk benda dalam-dalam ni. Sebab ini applicable kepada sama ada wave 2 ataupun wave 4. Ada? Okey. Jangan nak menulis sangat. Jawab-jawablah juga. Second X ni, yang second X ni. Ada. Okey. Mana pergi Noh? Noh kerja. Okey. Second X ni, yang I'm talking about second X ni. Second X ni kalau dia kurang daripada 50, kita jadikan dia A, B dan C. Di mana ini akan jadi A, ini akan jadi B. X sini. Kita jadikan dia, kita forcekan dia sebagai A, B dan C, sebagai zigzag. Boleh? Kalau second X, benda ni
6 bulan kita research kalau nak tahu benda tu sahaja. Sebab benda tu mengganggu sequence. Benda ni sahaja yang mengganggu sequence. 6 bulan aku kerja benda ni. Sekarang bagi free je, ambil lah. Rugi, jangan tak ambil, tolong ambil. Saya 6 bulan. Macam mana aku nak buat? Tiba-tiba bangun tidur, terjawab. Bangun tidur, baru dapat nak jawab macam mana nak solve sequence. Sebab ini 5. Faham tak? Ini 5. W, X, Y, X, Z tu 5. Dia ganggu. Jadi kita kena tukar daripada 3. Sebab konsep kita semua 5-3. Dalam dynamic, dia semua 5 dan 3. Semua. Tak ada alasan. Boleh? Okey. Kalau second X, lebih daripada 50%, Fibo retracement, Y, kalau dia macam ni. 1, 2, 3. Yang ini. Yang ini. Dan kita ambil Fibo ini. Yes, Pian. Itu sebabnya kita ambil sifat asas awal tadi. Yang awal tadi. 6 bulan Rosli kalau nak tahu. Dengan bergaduh dengan orang, bergaduh dengan programmer lari. Cukup je cerita benda ni kalau nak tahu. Dengan kawan-kawan tak bertegur sebab benda ni. Dia bergaduh intelektual. Tapi bila kita dah tiap-tiap hari tak jumpa jawapan, frust kan. Lama-lama bergaduh. Bodoh. Sekarang ni ingat balik cerita ni, gelak balik. Okey, ini kena jadikan W, X dan Y. Ni kelas-kelas. Ya. Faham? Kalau nak tahu, menangis air mata darah buat benda ni kalau nak tahu. Macam korang, ada saya, boleh tanya. Macam saya buat benda ni, saya cipta. Bayangkan macam mana dia punya pening. Tak ada reference, tak ada orang nak tanya. Bukan Elliott wave. Ini adalah the new Elliott wave. Faham tak? Saya seorang-seorang. Tanya budak Elliott wave pun macam mana nak jadikan W, X, Y, X, Z 3. Dia orang pun pening kepala. Dan akhirnya saya dapat. Ini formula dia kepada asas personality wave. Kenapa saya duk tekankan benda ni? Sebab dia ada kena-mengena dengan correction, adakah dia dolar ataupun adakah dia yen. Boleh? Okay, now. Jadi kalau dia adalah A, B dan C, X kedua Pian ya? Yes. Masalahnya kalau duk disagree sampai 200-300 kali boleh gaduh. Sufi. Tak apa. Saya dulu sebab masing-masing ada ego. Kan? Dia orang bukannya orang sebarang. Panggil lu saya datang jumpa. Waktu tu boleh naik flight lagi tahun dulu tak ada COVID kan. Sekarang ni kalau cerita naik flight semua. Saya kat Kuching. Ni jumpa meeting apa semua pasal benda ni. Kalau nak tahu, dia punya dahsyat buat benda ni 2010, 2009. Okay, now. Terjawab tak banyak soalan dengan benda ni, Pian? Sebab saya tak perlu explain lain yang tu. Kalau anda faham pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan personality dia, semua terjawab dah daripada nota ini semua. Even dekat flat. Flat ada 3 jenis. Now, untuk correction kat sini ada soalan tak? Untuk dollar dynamic dan yen dynamic. Sebab kalau dia adalah correction yang kecil, cetek W, X, Y, X, Z, di mana X kat sini, ya, X kat sini adalah yang besar. Ini W, X, Y, ini kita tukar kepada W, X dan Y. Itu adalah US dollar. Wave 2 dan wave 4. Di mana pada waktu itu US dollar akan mempunyai momentum.
Boleh tak? Positif ataupun negatif US dollar. Tak, saya tak pakai WXY, tapi dia tengah berjalan, saya lukis WXYZ, lepas tu saya tukar. Sambil tu saya akan tengok kepada dolar, sampailah saya dapat tukar dia. Yes, Pian. Tapi anda kena lukis WXYZ dulu. Sampailah dia dah lengkap. Nampak tak cat-cat saya buang WXYZ? Ini contohnya macam UK 100. Macam UK 100. Di sini adalah WXYZ. Ini WXYZ. Ini adalah WXYXZ. Ini. 3 ni. Ataupun sini. Tak kisahlah mana-mana satu. WXYX. Ini kalau ada kira dia punya lekuk, ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, kita jadikan dia 7. Kalau ikut dia punya elliott wave, ini WXYXZ, ini bukan WXY tau. Kalau asas elliott wave, tetapi saya jadikan dia WX dan Y. Sebab dalam sini adalah dolar, bukannya yen. Dalam ini, penurunan ini adalah dolar. Mana kita punya ni? Okey. Untuk dolar, untuk WXY dan ABC ada soalan tak? WXY itu cuma gabungan dia ni. Okey, kita masuk kepada yang deep sikit kepada, don't worry kalau tak habis hari ni. Yang ini ada soalan tak? Triangle adalah dolar. Triangle, bila anda dapati dolar duk trend, anda dapat indeks buat triangle, dolar masih trend. Okey. Now, kita pergi kepada structure deep. Deep structure ada basically 2. Iaitu kepada zigzag, flat, kecuali running flat. Running flat adalah dalam structure ini. Boleh tak, Pian? Flat ni yang pening. Tapi running flat, kalau nampak running flat tu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia break. Lepas tu 5 ke bawah ni, dia tak habis bawah. A, B dan C. Dia berlaku, kalau dia berlaku kat wave 2, wave 4 tak ada. Kalau flat. Kalau berlaku dekat 4, wave 2 tak ada, bukan running flat. Bukan flat. Dia alternate. Flat sahaja yang alternate. Okey. Kalau dia adalah running flat, ini adalah dolar. Ini adalah dolar. Okey, ini adalah dolar. Kalau anda dapati indeks kan, buat bentuk macam ni dekat wave 2, wave 4 dia, ataupun dekat B, ataupun dekat X, tengah buat benda macam ni, dan anda dapati dia tengah buat flat, dan anda, ataupun sebahagian daripada segitiga yang besar, dan anda tengok kalau tengok dolar, kalau dolar tengah trending, itu adalah dolar dynamic. Pergerakan sedang dipengaruhi oleh dolar dynamic. Tetapi sekiranya anda nampak sama ada zigzag ataupun flat regular ataupun expanded, okey, ini adalah bila kita ada bigger correction. Bigger correction adalah wave 2, lazim Tapi wave 4 pun boleh berlaku bigger correction. Bila kita ada wave
bila kita ada contohnya the whole thing adalah wave 1 extended. Itu contoh. Tak kisahlah. Okey. Ini adalah untuk bigger correction di mana kita ada deep correction. Kita ada zigzag. Okey. Kita ada W, X, Y, X dan Z. Di mana X dia, yang kedua ni, kurang daripada 50%. Okey. Tak cukup. Sampai tak cukup dah ni. Macam mana saya nak buat benda ni lagi ya? Okey. Tak dapat dah. Dapat lagi tak? Tak dapat dah. Okey. Okey, W, X, Y, X, Z. X dia kurang daripada 50% ataupun flat, di mana flat dia adalah regular dan flat expanded. Tak kisah. More atau less tak kisah. Itu kepada momentum dalam yen. Itu bergantung kepada momentum. Apapun, anda tak trade indeks semasa itu. Anda trade yen. Masa itu, sebab itu yen dynamic. Sebab itu anda tak pernah short yen, short index. Okey, ini adalah flat. Saya tambah kat sini ya. Pisahkan. Running. Okey, ini adalah deep correction. Di mana pada waktu ini anda akan lihat pergerakan yang dikuasai oleh Japanese yen. Kunci dia adalah UJ jatuh. Itu kunci dia. Kunci dia adalah yen jatuh. Yen jatuh. UJ jatuh. UJ sama ada dia ada tengah membuat satu structure dengan incomplete sequence. Dia dah ada sequence ini. Itu confirmation dia. Ada incomplete sequence ataupun momentum sequence dekat UJ. Ataupun dia tengah buat 5 wave. Memang jelas. Dia buat 5 wave. Itu boleh extend. Habis daripada ni, tak ada apa sebenarnya. Semua lepas tu anda besarkan kepada fraktal besar, fraktal kecil, dia ulang-ulang semua benda ni sama. Wave 3, wave 4 sama-sama je ni. Kita baru sampai wave 2. Kalau sini index dynamic. Adakah dia akan extend ke tak? Okey, itu hari Isnin. Kita habiskan ini dulu. Kena masuk juga wave 3, wave 4, wave 5. Ini sama, wave 2 ataupun wave 4 sama. Wave 3 dan 5 dia ada special sikit. Wave 1 kita dah wave 1 dan wave 5 sama. Wave 5. Wave 5. Ini sama. Wave 3 je lain. Wave 1 dan wave 5 sama. Wave 2 dan wave 4 benda ni. Wave 5 je, wave 3 je lain sikit. Sebab itu totally negative yen. Dapat tak ambil nota ni sekali? Macam mana saya nak buang atas ni? Status bar. Status bar. Zoom in, zoom out. Full screen. Dapat. Ambil. Tapi anda kena teropong lah kan. Macam mana nak tengok dia? Saya tak dapat kongsikan dia. Sebab itu perjanjian saya dengan ni
Okey. 432. Saya tak nak alang-alang kita masukkan kepada ni lah. Alang-alang kita masukkan kepada apa? Kepada wave 3. Tapi nota saya tempat dia tak cukup dah weh. Macam mana saya nak tulis dia? Ni dah kecil habis dah. Okey, untuk yang ini ada soalan tak? Tak apa bang, nota saya ada buat grafik dia, nanti saya send dalam grup. Okey. Dengar tak? Senyap. Semua orang duk tulis banyak sangat nota. Dapat Zul, malam kita orang re-study semula. Okey, saya sambung terus kepada wave 3 sebab basically anda dah cover semua ni. Buka pen baru lah. Nampak macam kena buka pen baru. Dah habis dah dia. Market mapping 2. Okey, ini ambil gambar sekarang. Jap. Bagi tahu saya nampak ke tak? Jadi kalau wave 2 yang ini anda boleh start hedging. Yang itu kita dah cerita banyak kali, tak payahlah. Saya nak cerita sifat-sifat wave dahulu. Sebab benda ni akan berulang-ulang. Kenapa? Anda lihat dekat chat, dia memang macam tu. Tak dapat. Dia tak ada cara lain. Tak dapat. Memang tak ada. Dan salah satu kena sideway. Jadi, semasa dollar dynamic ni, apa yang sideway? Kalau indeks tengah jatuh, tapi kejatuhan dia pun sideway. Dolar tengah trend, yen tengah sideway. Kalau kita tengah correction di mana indeks tengah jatuh dengan momentum, yen tengah naik dengan momentum, dolar sideway. Salah satu akan sideway. Dia tak dapat. Dia tak wujud yang ketiga-tiganya trend. Tak wujud. Anda pergi chat, Anda carilah macam mana pun, dia tak akan wujud dia yang tiga-tiga dia trend. Tak ada. Kalau tak kita dapat ada. Bukan trend, dia sideway tiga-tiga. Tu ada. Bila hari New Year, market tak jalan, sideway tiga-tiga. Ambil engkau. Tunggu 5 pip naik, 3 pip naik, 3 pip jatuh. Tapi spread 5 pip. Nak masuk tak dapat. Pening. Okey, dah. Sudah Sunbir. Clear ke tak dia punya screen ni? Saya tak tahu dia clear ke tak. Saya harap clear. Anda cuba untuk buat apalah caranya untuk clearkan dia. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada yang kedua, kepada bahagian wave 3. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Benda-benda ni semua berulang dan ini adalah yang besar dia 1, 2. Jadi anda boleh gunakan konsep yang sama kepada fraktal yang lebih besar ataupun fraktal yang lebih kecil. Full HD. Sila. Ya, ini anda kena berterima kasih kepada Zatul. Lepas sesi saya, bagi tahu Zatul, terima kasih Zatul. Kimi? Sebab yang full HD-nya kan dia tu Zatul, bukan saya. Okay, now kita cerita wave 3. Wave 3 untuk indices. Okay, wave 3 untuk indices. Baca longhand. Okay, wave 3 dalam indices, dia tak boleh bersilang. Kalau dia bersilang ke semua struktur tu adalah diagonal. Dan kalau ni maksud saya, kita cerita yang buruk dahulu. Okey. Wave 3 yang melengkapkan 1 atau 5 atau A atau C. Dia boleh dibentuk cuma dengan 3 wave sekiranya kesemua struktur adalah 3, 3, 3 dan 3. Maksudnya kita ada 1, 2, 3 sebagai 1,
1, 2, 3 sebagai 2, 1, 2, 3 sebagai 3. Ni 1, 2, 3 sebagai 4, 1, 2, 3 sebagai 5. Ini adalah cuma ending ataupun leading diagonal yang melengkapkan 1, 5, A atau C. Dalam keadaan ini, ataupun dia adalah WXY. Dia sama. W, X, Y, X, Z, Z. Tu yang masalah dengan W, X, Y, X, Z tu. Satu kan saya kena tukar. Kalau pakai market dynamic, tak dapat pakai W, X, Y, X, Z. Kena tukar, tak dapat. Ataupun kita buang ke semuanya triangle. Triangle cuba buang. Kalau tak dapat, kalau anda tengok lukisan orang lain, banyak triangle. Lukisan saya jarang-jarang ada triangle. Satu, sebab kita start pakai MT5. Saya malas nak buat. Tapi kalau tak ada cara lain, saya kena buat. Okay. Now, kalau dalam keadaan ini, di mana kita lihat 3, 3, 3, 3, 3, wave 3 kat situ, there is no dynamic dalam indeks. Ini tak ada. Sebab movement dia adalah dalam 3 wave. Dia akan lebih sama ada US dollar, ini adalah kepada US dollar. Sekiranya wave 3 dalam indeks, kesemuanya adalah diagonal, ini adalah US dollar dominant. US dollar dynamic. Kalau kesemuanya merupakan 1, 5, A dan C, dia tak ada wave 3. Dia tak dapat menghabiskan wave 3. Faham? Ada soalan untuk yang pertama ni? 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5 tak wujud. 5, 3, 5, 3, 5. Lepas tu second. Kalau dia adalah structure 5, 3, 5, 3 dan 5. Okey. Structure 5, 3, 5, 3, 5 ni, kalau dia menghabiskan 1, 5, A dan C, 1, 5, A dan C, dia juga boleh membentuk diagonal. Dalam sistem saya, selagi wave 3 dalam 3 tidak melengkapkan 1618, kita akan ambil dia bukan sebagai motif. Kita akan lihat dia sebagai diagonal. 7, 7, 7. 5, 5. 5, 5, 5 tu bahasa Thailand. Okey, ni Sunbi. 5, 3, 5, 3, 5. Dia tak ada 5, 5, 5, 5. Okey. 5, 3, 5, 3, 5. Dan dia melengkapkan 1, 5, A dan C. Di mana? Di sini, wave 5 yang ini tidak melengkapkan 1, 6, 1, 8. Peratus Fibo extension. Okey, kalau itu berlaku, fraktal besar dia adalah US dollar dynamic. Faham? Fraktal besar dia adalah US dollar. Macam mana kita tahu? Kita ambil yang first 5 dan 3, yang pertama ni, di mana ada reset, anda ambil Fibo. Kalau yang ketiga ni, dia tak sampai 1.618. This whole move adalah US dollar dynamic. Kesemua movement ini adalah
US dollar. Boleh? Macam sekarang macam sekarang. Okey. Nampak tak? Saya bukan kaki risk off. Saya sentiasa kaki risk on, sentiasa bagus. Sebab saya ikut map index. Saya bukan kaki risk off. Sebab apa? Kita tak ada structure motif ke bawah dalam super cycle ataupun cycle untuk indeks. Tak ada. Nampak tak? Dia tak ada cycle dan super cycle ke bawah untuk indeks. Tak ada dalam motif. Dalam korektif ada. Saya tidak mempunyai view bearish kepada indeks. Itu dia Fian. Dia tak ada bear. Siapa ajar bear? Saya minta orang tu tunjuk pada saya. Tunjuk tak. Dia tulis, retracement 5-10%. 50%. Tapi itu semua time frame kecil-kecil. Itu view dia. Itu view yang kita pegang ni. Sebab memang tak ada. Ambil dari tahun 1890 berapa. Memang tak ada. 5, 1, 3, 2. Yes. Itu dia. Nah, ini kaki Excel ni. Tu yang dia orang tu Sunbi. Tu yang dia ada 5, 1. Okay, now. Cuma dalam keadaan ini, di mana wave 3 menghabiskan 3 ataupun A ataupun C dengan 1618. Lantak kita main US dollar dynamic. Weak strong. Zul terus yen dollar dynamic. Lantak dolar tu nak weak strong ke apa. Saya tengok structure je. Itu je. Dan Fibo. Nampak? Jadi kita buat benda berulang. Kan? Jadi 3A atau C yang ada 1618. Ini adalah negative yen dynamic. Dia boleh berlaku time frame kecil, time frame besar, ada buatlah. Okay, di mana 3 ada extension. Then pada waktu tu kita ada momentum dalam pasaran. Ini logik je sebenarnya. Benda tu logik. Dan pada waktu itulah indeks naik, yen pair naik. Ya, jangan selalu sangat yang orang suka sebutkan. Indeks naik, yen pair naik. Berapa kali anda kena? Sebab banyaknya US dollar. Kalau US dollar pun kuat, yen pair boleh jatuh. EJ, indeks naik. AJ aku nak buy. AJ menjatuh junam. AU jatuh junam. Anda pula bohong fundamental. Bohong correlation. Sebab banyaknya US dollar. Kan? Selalu kena kan? Ni barulah negatif yen dynamic. Di mana kunci dia adalah indeks dengan momentum, yen pair dengan momentum, UJ dengan momentum, DXY akan sideways. Ke atas ataupun ke bawah, tak kisah. Pada waktu inilah yen pair yang anda tunggu-tunggu retrace, dia tak retrace. Anda tunggulah 23 poin. Mula-mula tadi tunggu 61 golden ratio kan. 61.8. Dia tak sampai, dia naik lah. Tunggu dia retest balik. Tak apa lah. Kali ni aku tunggu 50%. Tunggu 50% tak sampai. Dia naik balik.
Dia turun balik, kali ni aku tunggu 38.2. Dia turun, naik balik, tak sampai. Tunggu 23.6. Tunggu, tak sampai. Tunggu 14.6 pun tak sampai. Dia naik je. Pernah kena yang macam tu. Tunggu-tunggu entry tak dapat-dapat. Tu masa dia. Itu masa dia. Yang entry tak dapat-dapat kan. Tu masa dia. Tapi kalau anda tangkap yang mula-mula, yang dua tu biasanya ngam. Kena bye-bye. Itu selalu kena bye-bye. Masa tu trending tak bagi can dia. Anda dapat bye-bye. Sebab itu saya duk sebut, ini jangan terlepas. Sebab kalau anda terlepas yang ini nak cerita bye-bye ni, faham tak? Ni yang kita sedang expect sekarang ni. Yes, ini akan dijangka ni. Tapi dalam ni akan ada yen, negatif yen ataupun indeks dinamik. Tak ada CRS, tak ada. Waktu tu dapat tengok je. Nak entry tak ada, tak dapat nak buat apa. Australia 200, ASX 200. Yang dia naik komoditi naik, dapat tengok je. Saya tunggu juga Pian. Saya dapat US 30 ni je. Satu duk buka US 30 menunjuk sikit dia dapat masuk sini. Tapi AUS tu sedih lah dengan apa lain. Dan ni dapat tangkap lah. Adalah pasti ada hole. Okey. Boleh? Tak ada apa-apalah saya dapat nak tambah. Ini je. Market mapping. Saya tak dapat nak kongsikan kepada anda nota ini. Tapi kalau anda ada peluang berjumpa dengan saya boleh bagi anda screenshot. Kalau anda dapati anda punya screenshot dekat sini tak clear, anda kalau ada peluang berjumpa dengan saya, sebab ini benda semua ni saya save dalam Dropbox. Baik? Baik? Jangan. Ada hilang. Saya tengok ada benda hilang kat situ. Kalau mereka yang ada peluang jumpa saya, anda boleh ambil screenshot ini daripada saya. Tapi saya tak dapat kongsikan nota, minta maaf. Itu janji saya. Complicated lah. Apa salahnya kongsi kan? Tapi itulah. Memang itu janji saya. Ngetih. Tapi jangan tanya kepada saya cerita market pada waktu kita ngetih. Saya bagi anda shot yang ni, lepas tu kita sembang pasal COC. Saya tak akan cerita pasal market jumpa. Kita lepak kat luar, kita nak lepak. Tak ada nak cerita, nak belajar. Belajar masuk kelas. Free, bukannya ada bayar pun kan. Okey, ambil screenshot dia. Ni. Betul? Set of belief berbeza. Betul-betul kan. Saya tak, kalau jumpa luar anda nak tanya market, saya tengok ya market naik bagus lah. Turun lah. Nak buy apa? Entah. Kalau dia naik, buy lah. Kalau dia turun, sell. Kalau nak trade, duduk analisa satu masa. Lepas tu letak tempat yang ada nak masuk, tunggu alert, letak PO ke. Kalau belum lagi, ada tengah tunggu condition, set CRS ke apa, letakkan tempat anda tunggu, letak alert anda, buat kerja lain. Jangan nak tengok, sekejap 5 minit tengok chart, 5 minit tengok chart. Anda buat macam tu, memang tak dapat punya nak ikut teknik, tak dapat. Anda akan sentiasa bimbang. I follow je. Sudah. Okey. Dah? Okey, tak ada apa-apa yang saya dapat tambah lagi untuk market mapping ni. Tak ada. Wave 5 dengan wave 4 adalah sama. Wave 5, wave 4. Wave 5 dengan wave 1 tadi sama. Ini adalah yang pertama tadi. Anda tengok, tolong tengok balik video ini
Dan kalau ada soalan tu, jangan lepaskan. Minggu depan tanya saya. Tanya. Nak tengok bendera. Bendera mana? Kat luar hunting food je. Kari kepala ikan. EO apa? Restoran EO. Dekat mana tah? Pian, apa nama restoran tu, Pian? Kehek apa? Kehek Jahit apa dah nama? Jahit. Jahit. Betul, Sophie. Jahit. Jahit. InsyaAllah minggu ni pergi. Minggu depan pergi. Anniversary kahwin. Jahit. Okey. Tengok balik. Tolong tengok balik video ni. Kalau tak ada kat XM ni, ada tanya kat Pian. Kita dah mapkan semua ni, sebab semua ni ada table dia yang anda boleh buat. Kalau rajin tu, anda boleh buat table dia. Kalau benda ni jadi, benda ni dia. Kalau benda ni jadi, benda ni dia. Jahit Fine Meat. Okay, thank you. Ada 2-3 restoran dia. Jahit. Saya nampak ada 2. Tapi, itulah. Dia kalau cerita makan, dia dah hilang. Dia dah lupa pasal market dynamic ni. Tanya, jangan tak tanya. Benda ni anda tak akan dapat. Ini sebenarnya buku saya tau. Ini semuanya buku saya. Selamat semua. Ini sebenarnya kandungan buku saya. Dan semua ni merupakan chapter-chapter khas dia yang berchapter-chapter. Tak payahlah. Saya dah letakkan dalam bentuk macam ni. Ini direct dia. So, apa saya tak dapat kongsikan benda tu selain daripada dia proprietary, ada orang yang publishkan buku yang tak guna nama saya. Dia orang nak sebab saya tak ada masa nak pergi tengok macam ni lah. Dah sampai satu umur tu saya tak ada apa-apa nak kejar. Yap, tapi pergi yang kat Taman Nirwana, situ HQ. Oh, okey. Saya nampak ada few nama dia. Taman Nirwana. Thank you, Bian. Nirwana. Okey, yang tu tak jauh. Tu Bukit Jalil. Okey. Jadi apa ada orang yang publishkan buku. Sebab tu saya tak dapat nak kongsikan nota. Sebab nanti diorang dah keluarkan kos apa semua untuk publishkan buku. Saya tak tahu bila. Tak tahu apa cerita. So ada masalah dengan tempat printing lah, grafik lah, apa semua kan. Sebab itu saya tak nak pening benda tu. Saya dah siap buku tu tahun 2017, 2018, 2017. Rosdi tahu. Saya dah cerita benda ni dari dulu lagi ya. Dan benda ni dah siap. Cumanya kalau saya nak buat dia akan ambil masa saya, dia akan ambil kos. Kalau tanya saya tak nak jual buku. Saya akan bagi kepada anda semua percuma. Sebab saya tak kejar benda-benda tu. Okey? Tak perlu dah untuk saya. Jadi saya bagi kepada dia orang sebab dia involve cost. Kalau nak letak grafik apa semua dia involve cost. Jadi saya bagi kepada dia orang kumpulan saya untuk buat dia dan dia orang akan charge. Sebab of course ada cost. Jadi itu kepada dia orang. Tak ada kena-mengena dengan saya. Kimi, duk risk on, risk off lagi ni. Restoran tu bawah rumah cikgu. Dekat rumah Hamizan. Hamizan tu orang kampung saya. Cikgu Hamizan. Okey. Alamak. Hamizan. Okey. Tak Alif Kimi. Duk risk on, risk off. Okey, risk on, risk off. Risk on, risk off okey. Tapi anda kena applykan dia kepada time frame mana. Sebab mungkin kita tengah nampak wave 3 dengan dynamic yen, negatif yen, kalau tengah dalam time frame kecil. Jadi tak salah juga, Sufi. Tapi ada kena tengoklah. Itulah gunanya FIBO tadi. Okey? Ada specific question? Satu lagi soalan.
Ini anda tak akan, dalam buku saya pun tak buat macam ni. Dia table tu kita orang itu dalam program. Jadi saya tak pecahkan macam ni. Cuma saya tulis panjang-panjang, lepas tu dia orang aturkan ayat dia lah. Macam ni. Yang anda sedang lihat ni, kita dah susun dia satu-satu. Wave 1, wave 2, wave 2 dan 4, dan wave 1 dan 5 sama, wave 2 dan 4 sama, cuma wave 3 je special. Wave 3. Dan benda-benda ni sebenarnya adalah benda logik je. Yes, Sufi. Kalau direct correlation, dia kena 3. Kenapa jaga duit? Tak ada bang. Bila nak barbecue ramai. Korang cerita makan je. Aku dah lapar ni. Okey. Tak ada ya? Maka tamatlah kita punya market dynamic ni. Kalau tak ada, minggu depan saya cerita pasal pasal portfolio. Kita kaitkan dia dengan semua ni. Boleh? Minggu depan, kita akan masuk portfolio, kita kaitkan dengan semua ni. Bilanya anda nak hedge, bilanya anda tak hedge. Kalau sekarang ni, anda nak hedge ke tak? Kalau anda memegang sebarang indeks, sebarang saham. Kalau Malaysia, anda hedge. Pening kepala aku. Kalau Malaysia punya stok, anda dah start hedging. Okey, kalau tak ada soalan, ada tengah mamai ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita habiskan kita punya topik market dynamic. InsyaAllah minggu depan, kita akan masuk kepada portfolio, kita kaitkan the whole market dynamic punya cerita, kita ulang. Benda ni daripada anda kira 5-3 kepada incomplete sequence, momentum sequence, personality wave, bentuk structure, semua kita kaitkan dalam satu kepada triangular punya correlation. Saya harap semua ni jelas. Banyak aha moment. Benda dia sebenarnya cuma benda logik dikaitkan dengan structure punya correlation. Itu sahaja. Indeks sebagai map, US dollar dan juga yen sebagai penentu apa struktur. Makan dia sendiri. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Hari-hari ulang sampai subconscious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.